Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Qala mu'alif ma ataita li mautin hikmatin aw maksiatin illa wa fi unuqika silsilatun nuraniyatun aw zulmaniyatun. Fa in kunta la tashhaduha anta fa ghairuka yashhaduha. Ala tara anna syams yashhaduha an-nasu ajma'un illa man kana a'ma. Tidaklah engkau mendatangi satu tempat hikmah. Hikmah apa? Tempat majlis ilmu, ya, yang dibacakan ayat Quran, hadis Nabi, karangan ulama-ulama muktabar, ya, untuk mendekatkan diri pada Ta'ala. Itu majlis hikmah. Ataupun majlis maksiat, terbalik. Orang pergi tempat kuliah, dia pergi tempat apa? Tempat maksiat, dangdut, tempat berjoget, habis. Melainkan dikalungkan pada lehermu rantai cahaya atau rantai gelap, dua. Kalau dia pergi majlis kuliah, majlis ilmu, majlis ibadat, ya, maka dikalungkan, dipanggil silsilatun nuraniyatun, mana rantai nur, cahaya cantik. Kalau tempat maksiat, silsilah ada juga, tetapi zulmaniyatun, gelap. Maka sekiranya engkau tidak menyaksikannya, belum lagi dimukasyafahkan, dikasyaf nampak, pasti orang lain akan menyaksinya. Bagi ahli mukasyafah, dia nampak. Tidaklah engkau lihat, sungguhnya semua manusia dapat melihat matahari, melainkan orang buta matanya. Matahari tetap melihat, matahari tetap terbit, matahari tetap bercahaya sinaran dia, walaupun si buta tidak melihat. Itu maksudnya. Itulah cahaya-cahaya nurani dilihat oleh orang yang mempunyai basirah, mata dalam. Walaupun orang yang tidak mempunyai mata dalam tadi hanya melihat dengan mata zahir, dia tak nampak, itu soal lain. Tidaklah mana tidak terpandangnya matahari, matahari tak nampak, tak? Matahari tetap terbit walaupun si buta tidak nampak. Itu maksud. Itu menceritakan apa? Majlis hikmah adalah majlis yang sangat diredai oleh Allah Ta'ala. Berbagai-bagai kurniaan diberi, sehingga rantai nur diberikan pada tiap kalung mereka tadi. Kemudian ma faidatul ilmi illa al-amal. Misaluhu kamalikin kataba ila naibihi kitaban. Fama faidatul kitab an taqra'ahu faqat innama faidatuhu al-amalu bih. Tiadalah faedah ilmu melainkan beramal dengan dia. Ilmu satu sayap, amal satu sayap. Oh, boleh terbang. Itu maksudnya. Seseorang nak pergi ke hadrat Allah, mendampingkan dia kena ada dua, ilmu wal amal. Lepas tu Imam Ghazali kata al-ilmu wal amal wa huma jawharan li ajrihima tara tasniful musannifin ila akhir. Al-ilmu wal amal bukan jawharan, dua permata yang sangat mahal. Dan sebab kedua tu kamu lihat orang mengarang kitab beribu-ribu kitab, ya, menghuraikan masalah dua tu, ilmu dan amal, dua permata. Maka permata yang mahal tidak diambil, maka rugi insan tu. Kita yang mengambil, kita syukur kepada Allah Ta'ala, sebab itu rezeki yang Tuhan kurniakan. Bukan pandai hebat kita, tak ada, semua kurnia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada faedah ilmu melainkan beramal dengannya. Perumpamaan seperti seorang raja menulis satu warakah kepada wakilnya, maka tiadalah faedah surat itu membaca saja. Sungguhnya faedah ni adalah beramal dengan dia. Jadi satu raja dia post surat kepada wakil-wakil ni, wizara dia. Maka surat tu dibaca, hari-hari dia baca surat tu, tapi tidak dilaksanakan tuntutan dia. Apa faedah dia? Faedah dia dapat murka saja kalau aku suruh baca, suruh buat. Itu maksud. Itulah Quran diturunkan, bukan suruh dibaca saja. Walaupun baca terdapat ibadat pahala besar, bila Allah dilaksanakan segala hukum-hukum dan tuntutan dalamnya. Habis. Kalau tidak, samalah dengan orang baca surat saja tapi tak buat tindakan yang disuruh, membawa kepada murka mana. Kemudian misalu man yashtaghilu bil ilmi wa laysa lahu basirah. Bandingan dia kamasali mi'ati alfi a'ma sadaku tarikan mutahayyirina fiha
walau kana fiha wahidun bi'ainin wahidatin lataba'un nasu ajma'un wa taraku mi'ata alfi a'ma. Perumpamaan orang yang berkecimpung dalam medan ilmu, dia rajin mengaji ni, siang, malam, pagi, petang, kelik kitab, pencabut bulu ketiak. Mana rajin betul, baguslah tu. Sedangkan ini satu salah sikit, sedangkan dia tidak memiliki basirah, mana mata hati dia kurang lagi terang. Itu ilmu, tapi ilmu tu kena seronok majlis ilmu. Beramal tidak, itu tanda basirah dia tak terang. Tapi ilmu tu penting. Jangan jadi alasan saya kan tak nak pergi belajar, tapi saya belajar rasa tak beramal lah. Itu jangan. Itu tipuan syaitan. Sebab bila kita banyak mendengar kalam-kalam Allah, hadis Nabi SAW dan kalam ulama, insyaAllah kita akan terbuka sikit demi sikit. Itu maksudnya. Sebagaimana zikir juga, la tatruki zikr li adami hudurika ma'allah fi. Kamu jangan tinggalkan zikir oleh kerana kamu tak hadir. Zikir lalai, jangan tinggal. Ya, kita tinggal lalai itu lagi teruk. Tapi kena sentiasa dan minta peningkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga dengan ilmu. Jadi perumpamaan orang yang berkecimpung dalam medan ilmu sedangkan dia tidak memiliki basirah mata hati seperti 100,000 orang buta. Ya. Ramai ni 100,000 tapi buta semua. Mereka melintasi satu jalan dengan penuh kehairanan. Dia nak berjalan tu susah sangat, pusing-pusing tak nampak kan. Dikala terdapat di kalangan mereka seorang saja yang telik, 1,000 tu seorang yang telik, pasti semua manusia mengikutnya dan meninggalkan 100,000 orang yang buta. Kalau ada orang cerik boleh pandu, semua ikut dia. Itulah maknanya apa? Para alim ulama yang mempunyai mana basirah mata dalam betul-betul dia dengan Tuhan, maka seolah-olah dia sebagai pelita memandu, ya. Banding dengan yang sebaliknya yang tidak ada nur dalam qalbi dia, nurul ilmu, nur ibadah, maka mana dia nak membawa manusia kepada Tuhan sebab dia sendiri pun jauh dari Allah Ta'ala. Kaifa nad'un nas ila Allah wa huwa ba'idun min. Macam mana kau nak seru orang kepada Allah kalau kau sendiri jauh dari Tuhan? Itu maksud. Lepas tu bila kita beramal, dia ada apa? Keberkatan. Barulah seruan kita tu mudah, maknanya Allah Ta'ala mustajabkan. Itu di antara pesanan Tuan Pengarang, ilmu hendaklah disertakan dengan amal bahawa dia jadi sungguh insan yang muttaqin. Itu dua permata besar. Kemudian wa misalul ilmi ma tarkil amal kasyam'ah al-muqadati yudhi'u lin-nasi bi ihrakin nafsiha. Ilmun fihi al-ghaflatu anillahi al-jahlu khairun minhu. Faman asmarat jawarihuhu faqad amtara qalbuhu wa lisanuhu bizikr wa aynaihi bil ghad wa uzunaihi bil istima' ila al-ilm wa yadayhi wa rijlaihi bis sa'i ila al-khairat. Perumpamaan bandingan ilmu yang tidak diamalkan seperti sebatang lilin yang dinyalakan untuk menerangi manusia dengan membakar dirinya sendiri. Lilin kita pasang, dia terbakar, tapi dia sendiri tak apa manfaat, dia sendiri hancur. Orang lain serang, dia terbakar. Itulah mana alim, mana orang lain dapat manfaat dengan ilmu dia, tapi dia sendiri binasa. Binasa sebab tak beramal. Sebab al-ilmu in qaranat wa al-khasyah falaka wa illa fa'alaika. Ilmu tu kata Ibn Atta in qaranathu al-khasyah. Kalau kita mengaji ilmu, maka muqaranah ada serta dengan kita makin bertambah perasaan gerun dengan Allah. Itu dia panggil lebih baik. Al-ilmu in qaranat al-khasyah falaka, menginfat kamu. Wa illa fa'alaika, jika tidak alaika mana ala limudar, mudarat kamu. Ada ilmu tapi tak beramal. Ini teruk, mana dia semua tersembam dahulu dengan orang yang beramal tadi dalam neraka wala'ayazabillah. Al-ilmu al-am yakul fa kullu man bighairin ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu fa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadi wasan. Siapa beramal tanpa ilmu, amal ditolak, tidak diterima. Dan orang yang alim dari ilmu pula tak beramal, maka dahulu masuk berkapi nyembah berhala. Berat lagi.
Mana neraka dia sumbat dulu. Dia ada ilmu, kenapa pula dia tak beramal? Itu dia. Dia ilmu tu penting, dan lagi penting ialah dia mengamalkan ilmu sama jalan bodi cantik. Allah. Dan satu lagi, man aksara min mujalasati ahli al-hazz zamani faqad ta'arrada li ma'siyati Allah ta'ala. Misaluhu kaman ja'ala al-khatab ya al-yabis bin nari, tu bandingan besar dia. Wa yuridu an la yattaqida faqad arada muhalan ya nahu qad warada ya khussal bala'u biman arafan nas wa asha fihim man lam ya'rifhum. Manusia yang banyak bergaul dengan masyarakat di zaman ini. Zaman apa ni? Di zaman Tuan Pengarang lagi hebat, dulu lagi. Sesungguhnya telah mendedahkan diri kepada maksiat kepada Allah Ta'ala. Lagi banyak kita bercampur, lagi banyak maksiat. Sebab tu jangan elakkan percampuran kecuali yang disuruh oleh syarak aja. Kita bercampur tempat yang wajib, sembahyang Jumaat tu wajib campur dah. Majlis ilmu ya, ataupun kerja-kerja kemasyarakatan, bantu-membantu. Lebih daripada tu tak ada apa dah. Elok duduk di rumah daripada kita melahu duduk tepi jalan ke apa semua tu, buang masa. Hadza zaman sukut wal zumul buyut warida'u qut bil qut ila antamut. Ini zaman kita apa? Banyak duduk di rumah. Hadza zaman sukut, banyak berdiam. Jangan banyak bercakap, sebab bila bercakap banyak benda yang tak elok. Ya. Dan luzumul buyut, banyakkan duduk di rumah. Dan ridha dengan apa sekadar rezeki untuk kita beribadat. Ila antamut, sampai kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya apa? Pesanan besar daripada ulama-ulama dahulu. Imam Ghazali sebut. Jadi sini kebanyakan begitulah. Bila kita banyak bertembung, banyak kebinasaan. Sama ada kebinasaan yang mengumpat atau kebinasaan membanggakan diri. Amal dia kan rosak. Ya. Telah mendedahkan diri pada maksiat Allah Ta'ala. Perumpamaan seperti orang yang meletakkan kayu api kering di atas api. Itulah. Kita ambil api, kayu kering, letak ke api angus. Serta dia menghendaki bahawa kayu itu tidak terbakar, mana boleh. Tidak bercampur, tapi kebanyakan dia terosak. Ya, ibarat kita letakkan kayu kering dekat api, akhirnya terbakar. Maka sungguhnya dia mendaki sesuatu yang mustahil, mesti akan terbakar pada adat dia. Kerana telah datang khabar, ditentukan bala itu dengan orang yang mengenali manusia. Maknanya sahabat-sahabat, kawan-kawan yang mengenali kita, banyak tersebab dia kita kena bala. Apa bala dia? Kita terleka daripada Allah Ta'ala. Sedangkan telah hidup di kalangan mereka orang yang tidak mengenali mereka. Ya, ada di kalangan orang yang tak kenal mereka pun ada. Itu maksud dia apa? Supaya kita berhati-hati dalam bersohbah. Bersahabat, kena cara diselamat. Kalau tidak, mudarat banyak. Dan akhir zaman banyak mudarat daripada manfaat. Mana sangat-sangat dituntut kita berjaga-jaga. Kemudian kita summa parubama jalasta ila akhir. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi. Allahumma ghfirna ila ma sallallahu. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdihi.
kita bernama Hijab